Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Edisi 1 Jun, Berita Tengah Hari, anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Lagi kemalangan maut membabitkan pemandu mabuk. Seorang pekerja kontrak yang dalam perjalanan pulang selepas menghantar makanan yang dijual isterinya maut selepas motosikal yang ditunggang dirempuh sebuah kereta yang dipercayai dipandu individu mabuk. Insiden kira-kira 1.30 pagi di Lebuhraya Sultan Iskandar menghala ke Ibu Negara mengakibatkan Muhammad Zaili Muhammad 44 tahun meninggal dunia di lokasi selepas parah di kepala. Menerusi kenyataan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Zulkifli Yahya memaklumkan akibat rempuhan berkenaan, mangsa terjatuh ke sebelah kiri bahu jalan manakala motosikalnya diseret sejauh kira-kira 2 km dari lokasi insiden. Suspek kemudiannya memberhentikan kenderaan di bawah jejantas stesen transit aliran ringan LRT Titi Wangsa dekat kawasan berkenaan selepas ditahan orang awam. Mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang ke rumah di Bukit Antarabangsa, Ampang, manakala pemandu kereta yang bekerja di kedai aksesori kereta dibawa ke Balai Trafik Jalan Tun HS Lee dan keputusan saringan ujian mendapati kandungan positif alkohol dalam pernafasan individu terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Kangar, Perlis pula seorang penunggang motosikal cedera selepas dilanggar kenderaan yang dipandu individu juga dipercayai dalam keadaan mabuk. Insiden berlaku di Jalan Raya Said Safi pada pukul 10.10 malam tadi. Ketika mengesahkan mengenai insiden, Ketua Polis Daerah Kangar, Superintenden Wari Q memaklumkan identiti mangsa dikenali Bisham Hadi Muhammad Hazbi, 40 tahun. Siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila pemandu kereta hilang kawalan dan melanggar sebuah motosikal serta belakang sebuah lori yang sedang menurunkan barang di tepi jalan. Pemandu kereta berusia 58 tahun itu ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan ujian pernafasan mendapati individu tersebut memandu di bawah pengaruh alkohol. Suspek yang bekerja sebagai tukang cat hanya cedera ringan sementara penunggang motosikal terbabit retak tempurung kelapa dan cedera kini menerima rawatan di Hospital Tuanku Fauziah. Seorang peraih ikan dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuantan Pahang atas tuduhan membunuh Irwan Herman Kamarudin yang maut selepas keretanya dirempuh sebuah kereta yang dipandu melawan arus di Jalan Pintasan Kuantan minggu lepas. Tertuduh Teo Kian Peng, 42 tahun, mengaku faham terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrat Najwa Hashim. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berita seterusnya, 2 individu dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru Johor atas tuduhan mencederakan seorang remaja berusia 17 tahun menggunakan parang awal bulan lepas. Bagaimanapun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun, kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah. Tertuduh Lee Lok Heng, 19 tahun dan So Shing Shan, 28 tahun, didakwa melakukan kesalahan itu pada 11.50 malam 13 Mei di hadapan sebuah restoran di Pekan Kelapa Sawit Kulai bersama seorang lagi suspek yang masih bebas. Kedua-dua penganggur itu dituduh mengikut Seksyen 326 dan 34 Kanun Keseksaan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Farah Akila Ahmad Fuad. Manakala kedua-dua tertuduh diwakili peguam Yap Chi Kai dan Woh Tze Han. Mahkamah kemudian membenarkan mereka diikat jamin RM15,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 19 Julai depan. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan penangguhan solat Jumaat serta solat berjemaah di masjid dan surau untuk orang awam di negeri itu dilanjutkan sehingga 30 Jun ini. Menerusi kenyataan Setiausaha Sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani memberitahu keputusan berkenaan bagi memastikan penularan jangkitan wabak COVID-19 dapat dibendung serta dikawal.
Sultan Selangor sentiasa memantau rapat data-data terkini penularan COVID-19 termasuk kes-kes baharu jangkitan di negeri ini yang menunjukkan penurunan. Kenyataan turut memaklumkan semakan semula bagaimanapun akan dilakukan selepas minggu pertama bulan ini dan sekiranya penularan wabak COVID-19 didapati menurun, pertimbangan bakal dibuat. Walaupun larangan dilanjutkan, azan waktu solat akan tetap berkumandang dan solat fardu 5 waktu dilakukan 3 orang terdiri imam, bilal dan siap masjid dan surau. Program ceramah melalui media sosial juga tetap terus dijalankan. Sultan Selangor turut menitahkan agar rakyat terus mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka, juga mematuhi setiap arahan dan garis panduan dikeluarkan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Agama Islam Selangor. Aku Robinson, anak Matthew. Aku Diau Kediri, bernegeri, gawak bopis perintah. Nak berasai sampai tok 1 bulan 6. Hari itu cukup besar benarti buat kami bangsa Dayak. Maya hari gawai, kami cukup gagau hati laban ulian bertundik, berbutik, ngau bala kaban melayan. Tang tahun tu, dak sebaka buka tahun-tahun kuda. Kuih jala, penganan, air irup, semua sudah disediakan. Rumah sudah ke disikap dibersihkan aku. Oh ha! Tanjapan tahun tu aku nak ulih pulai gawai. Tang aku tetap ngintu gawai. Bak aku kawal antara pangan diri patut dikemeran ke belamo. Ndak ngira berkendi gaya bos barang dur. Hari gawai segi di intu ngau hati 3 go. Selamat hari gawai, gayo guru, gerai nyamai. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria menzahirkan selamat Hari Gawai kepada semua yang menyambut perayaan itu. Seri Paduka berdua bertitah menerusi hantaran akaun Instagram Istana Negara. Majoriti masyarakat Bumi Kenyalang antaranya kaum Iban, Bidayuh, Orang Ulu dan lain-lain menyambut Hari Gawai setiap 1 Jun sebagai tanda tamatnya musim menuai padi. Bagaimanapun Hari Gawai tahun ini disambut dalam suasana berbeza memandangkan negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dalam usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Tahun ini juga hanya ahli keluarga dalam angka yang kecil dibenarkan berkumpul meraikan sambutan gawai tanpa tradisi ngabang atau ziarah menziarahi berbanding norma dahulu bagi penduduk kampung atau rumah panjang berkumpul sesama sanak saudara bagi meraikannya. Rakyat Sarawak harus berbangga dengan keharmonian dan kedamaian yang dinikmati hari ini hasil toleransi serta semangat saling mempercayai dalam kalangan rakyat yang terdiri pelbagai suku kaum, budaya dan agama. Yang di-Pertua Negeri Tun Abdul Taib Mahmud mengakui keunikan itu merupakan kekuatan Bumi Kenyalang yang menjadi tunjang perpaduan serta kestabilan politik di Sarawak agar terus dipelihara. Justru beliau berharap semangat itu terus kekal teguh dengan acuannya tersendiri. Tun Abdul Taib menyatakan demikian menerusi Perutusan Gawai Dayak 2020. Dalam masa sama, Yang di-Pertua Negeri juga mahu rakyat Sarawak mempersiapkan diri untuk merebut peluang perniagaan dan pekerjaan yang akan wujud hasil pelbagai bentuk pembangunan yang dilaksanakan kerajaan terutama dalam industri berasaskan pertanian. Beliau bagaimanapun mengakui ia memerlukan pengetahuan serta kemahiran tertentu yang menuntut rakyat khususnya generasi baharu mendapatkan latihan yang relevan. Tun Abdul Taib turut menambah walaupun sambutan Gawai Dayak tahun ini diraikan dalam suasana berbeza kesan pandemik COVID-19, namun beliau percaya keadaan tersebut masih boleh menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat khususnya masyarakat Dayak bahawa masa hadapan anak Sarawak adalah terikat bersama tanpa mengira bangsa, keturunan dan agama dalam usaha membawa Bumi Kenyalang ke arah kemajuan dan kemakmuran yang lebih adil dan saksama.
Dan ketika sambutan Hari Gawai Dayak ini juga, Ketua Kampung dan Tuai Rumah di Sarawak dinasihat untuk sentiasa memastikan penduduk di kawasan masing-masing mematuhi prosedur operasi standard SOP serta protokol perayaan yang ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg berkata, sambutan kali ini ternyata berbeza susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. PKPB yang berakhir pada 9 Jun tidak membenarkan kita mengadakan perayaan gawai seperti biasa. Kita tidak dibenarkan mengadakan rumah terbuka, tidak boleh ngabang dan hanya dibenarkan untuk berkumpul antara ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat sebagai kaedah untuk menangani wabak COVID-19. Saya amat berterima kasih kepada saudara dan saudari yang faham dan akur kepada arahan kerajaan supaya tidak diadakan rumah terbuka dan tiada perhimpunan yang melebihi 20 orang. Ketua Menteri berucap dalam perutusan Gawai Dayak di Kuching turut memberitahu kedudukan kewangan yang kukuh hasil perbelanjaan berhemah yang diamalkan kerajaan negeri selama ini terbukti berjaya apabila mampu menyediakan bantuan khas Sarawak Ku Sayang untuk rakyat ketika berhadapan krisis COVID-19. Dalam masa sama, beliau menyeru agar rakyat tidak menyebarkan maklumat tidak sahih berkaitan perpaduan masyarakat di negeri ini di media sosial. Hari Gawai Dayak udah datai tahun tu. Hai, saya YB Willy Mongin. Kepada semua umat yang berbangsa Dayak di Sarawak, kita semua amat bertuah sebab semasa Gawai itu walaupun bangsa Dayak celebrate Gawai tapi semua bangsa celebrate juga. Kita di Sarawak tu nang unity in diversity. Tu lah uniknya negeri Sarawak kita. Nang bagus budaya kita tu dari dulu selalu ngabang-ngabang rumah nang kami kita. Tapi ketegal wabak COVID-19 tu kami minta maaf sebab tahun tu kita si dapat ngabang. Kita kena patuh kepada norma baru tu sebab kita hanya boleh ada 20 orang aja dalam rumah. Kami harap kita semua patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat tu. Kita jaga kita. Harap kita semua sihat, panjang umur, murah rezeki. Jadi kami nak memberi selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai dengan kita dan kepada semua bangsa lain nak si nyambut Gawai itu selamat bercuti kepada kita semua. Selamat untuk Gawai, tuduk suak bara dengan madis di nyambut Gawai. Pakai Tuhan berkati. Pengurusan universiti sedia membantu mahasiswa dalam penyediaan gadget serta komputer riba bagi kegunaan mereka dalam proses pembelajaran secara dalam talian. Ia antara langkah menyokong Kementerian Pengajian Tinggi yang kini sedang bersiap sedia menyediakan kemudahan bagi pelaksanaan pendidikan digital. Ketua Pengarah Kementerian Pengajian Tinggi Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Mustafa Ishak berkata, berikutan perubahan norma pembelajaran peringkat pengajian tinggi akibat krisis COVID-19, yuran yang dibayar pelajar bakal disalur kepada bahagian tertentu terutamanya bagi meningkatkan infrastruktur teknologi maklumat. Dan saya percaya barangkali ada kewajaran pelajar minta yuran dikurangkan. Saya ingat ada kewajaran dan barangkali ini kita dapat pertimbangkan barangkali pengurangan yuran itu barangkali digantikan dengan data plan umpamanya ya ataupun dibantu mereka untuk mendapatkan misalnya gadget ataupun komputer riba ya dengan cara harga yang murah dan sebagainya pihak universiti bantu ya.
Tambahnya, agenda jangka panjang pendigitalan pendidikan tinggi sedang dirancang. Pihaknya turut memberi jaminan walaupun PNP terjejas akibat krisis COVID-19, mahasiswa akan dapat menamatkan pengajian seperti yang dijadualkan. Manakala pendaftaran mahasiswa baharu pada Oktober depan akan diteruskan dan PNP dilaksanakan dengan kaedah pembelajaran dalam talian. Sepanjang Syawal ini, pelbagai program menarik dihasilkan unit hiburan TV RTM. Walaupun berdepan cabaran serta norma baharu, bukan halangan buat unit hiburan TV untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam konteks hiburan. Penolong pengarah unit hiburan TV RTM, Elia Nurni berkata, pematuhan garis panduan yang ditetapkan menjadi keutamaan untuk terus menghasilkan program sepanjang Syawal. Penerbitan program unit hiburan TV sebenarnya kami menitik beratkan SOP keselamatan. Maknanya SOP yang ditetapkan tu memang kami utamakan atas faktor-faktor keselamatan. Jadi kita daripada skala yang besar kita kecilkan, daripada ada kehadiran penonton kita tiadakan kehadiran penonton. Itu semua sebenarnya mengambil kira faktor-faktor keselamatan. Program Raya Style Kita yang menggandingkan ramai selebriti popular tempatan seperti Datuk Jamal Abdillah dan kumpulan Senario berjaya meraih 30,000 tontonan di laman Facebook. Turut mendapat perhatian adalah program Dari Rumah Legend yang menampilkan kumpulan Wings beraksi khas dari rumah mereka. Penonton boleh melayari myclick.rtm.gov.my atau Facebook unit hiburan TV bagi menyaksikan semua siaran hiburan RTM. Bursa Malaysia dibuka tinggi pada pagi ini. Ini membuktikan keadaan ekonomi lebih baik meski ketegangan antara Amerika Syarikat dan China masih berterusan. Pada pukul 12.07 tengah hari tadi, Bursa Malaysia meningkat 15.43 mata kepada 1,488.68 mata. Antara saham aktif HLT Global naik 23.5 sen kepada 59 sen, K1 meningkat 7 sen kepada 39 sen dan Care Plus bertambah 39 sen kepada RM1.79. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya Top Glove naik RM2.64 sen kepada RM15.94, Harta Lega meningkat 60 sen kepada RM13.14, manakala Rubberex bertambah 59 sen kepada RM4.15. Beralih ke prestasi ringgit dibuka tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat dalam sesi dagangan awal pada pagi ini. Ia berikutan permintaan sederhana terhadap unit tempatan itu. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.32 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.0671 dan berada pada 4.013 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.3499 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.8086 berbanding euro. Malaysia Singapura telah bersetuju menyambung semula perbincangan mengenai projek infrastruktur kereta api laju KL Singapura HSR dalam tempoh terdekat. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjelaskan kedua-dua negara bersetuju melanjutkan tempoh penangguhan keputusan mengenai projek kereta api laju Kuala Lumpur Singapura sehingga 31 Disember depan. Datuk Muhammad Azmin menerusi kenyataan juga mengesahkan beliau akan mengetuai pasukan Malaysia dalam perbincangan dengan kerajaan Singapura mengenai projek itu. Intipati perbincangan dijangka merangkumi beberapa cadangan perubahan dalam aspek komersial dan teknikal.
27 kedai tenaga di Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan mula beroperasi hari ini. Tenaga Nasional Berhad TNB menerusi kenyataan media menjelaskan ia memudahkan pengguna mendapat maklumat secara bersemuka mengenai pelarasan bil elektrik mereka. Seramai 3.5 juta pelanggan TNB di ketiga-tiga kawasan itu menerima bil bacaan sebenar mereka. Ia berikutan pelaksanaan semula pembacaan meter yang dihentikan sementara sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Sepanjang PKP, penggunaan elektrik di kediaman dijangka meningkat antara 20 hingga 50%. Ini kerana semua penghuni kediaman berkurung bagi mematuhi PKP selain ramai yang bekerja dari rumah. Pengguna juga akan mendapat pelarasan bil anggaran yang diberikan TNB sejak Mac lepas. Kedai tenaga beroperasi dari 9 pagi hingga 4 petang hanya pada hari bekerja, manakala kios TNB beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat bagi pengangkutan awam. Guna pelitup hidung dan mulut ketika menaiki pengangkutan awam. Amalkan penjarakan sosial dengan jarak selamat sekurang-kurangnya 1 meter ketika berbaris. Amalkan penggunaan cecair pembasmi kuman untuk kebersihan. Baik, kita balik ke perkembangan luar negara. 370,261 penduduk dunia menjadi korban pandemik COVID-19. Menerusi data agensi berita AFP menunjukkan 6,113,340 kes jangkitan dicatatkan di 196 negara dan wilayah. Daripada angka itu, lebih 2,520,800 kes telah pulih. Dalam tempoh 24 jam lepas, Brazil melaporkan kematian harian paling tinggi dengan mencecah 956. Ini diikuti Amerika Syarikat 698 dan Meksiko 364. Keseluruhannya, Amerika masih lagi negara paling teruk terjejas dengan mencatatkan 104,051 kematian daripada kira-kira 1.77 juta kes. Britain di tempat kedua dengan 38,489 kematian daripada 274,762 kes. Manakala Itali dengan 33,415 kematian daripada 233,019 kes. Berikutan ketegangan antara penunjuk perasaan dan polis yang kian memuncak di luar bangunan White House, perintah berkurung waktu malam dikenakan di Washington dan bandar-bandar utama di Amerika Syarikat. Datuk Bandar Daerah Columbia, Muriel Bowser memberitahu perintah berkurung itu akan bermula pada pukul 11 malam hingga 6 pagi. Serentak dengan itu, khidmat pengawal nasional diperlukan bagi membantu pihak polis. Rusuhan di Washington telah memasuki hari ketiga. Ketua Polis Peter Newsham mengesahkan penahanan 17 individu pada Sabtu malam, manakala 11 pegawai polis turut cedera. Orang ramai berang ekoran kematian lelaki kulit hitam George Floyd ketika ditahan anggota polis dan rusuhan bermula di Minneapolis sebelum menular ke beberapa bandar lain termasuk Washington. Penunjuk perasaan di bandar seluruh Amerika Syarikat kembali memenuhi jalan raya bagi memprotes tindakan pihak polis selain kenyataan Presiden Donald Trump yang menyamakan perbuatan golongan berkenaan dengan pengganas dalam negeri. Minneapolis, St. Paul antara lokasi yang dipantau rapi oleh pihak polis yang melibatkan penyertaan ribuan orang awam sebelum masing-masing berarak di lebuhraya.
Kita balik ke perkembangan sukan. Skuad pelayaran negara hari ini memulakan latihan persiapan Road to Tokyo RTT di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Semua yang terlibat dengan kem latihan pusat itu juga perlu menjalani proses saringan COVID-19 sebaik melapor diri awal pagi tadi. Ia termasuk menjalani ujian swab pada hari pertama pendaftaran, menjalani kuarantin kendiri di bilik penginapan dari hari pertama sehingga keputusan ujian diperoleh pada hari kedua atau ketiga selepas ujian dilakukan. Mereka kemudian juga perlu menjalani ujian swab pada hari kelima yang mempunyai prasimptom dan ujian swab pada hari ke-13 yang tidak mempunyai simptom. Sejumlah 24 orang terdiri daripada atlet, jurulatih dan anggota sokongan terlibat dengan kem latihan di Pusat Latihan Perahu Layar Langkawi yang dijadual berlangsung sehingga 30 Jun depan. Bekas jago badminton negara Tan Ek Mong meninggal dunia semalam. Mendiang yang berusia 70 tahun dipercayai meninggal akibat kanser hati di Pusat Perubatan Subang Jaya di Petaling Jaya. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria dalam satu kenyataan berkata pihaknya amat duka cita dengan pemergian Ek Mong yang telah melakukan sumbangan besar kepada dunia sukan badminton negara semasa era kegemilangannya pada tahun 1960-an dan 1970-an. Ek Mong adalah juara kejohanan All England dalam acara lelaki perseorangan pada 1966 selain mewakili negara dari tahun 1966 hingga 1975. Pencapaian terbesar mendiang Ek Mong ialah merangkul pingat emas dalam acara perseorangan lelaki pada kejohanan badminton Asia 1971 di Jakarta. Mauro Icardi menjadi pemain bintang terbaru menandatangani kontrak bersama klub Paris Saint-Germain PSG. Icardi yang sebelum ini bermain untuk Inter Milan akan bersama PSG untuk tempoh 4 tahun. Icardi menyertai PSG musim ini secara pinjaman dan menyerlah dengan menjaringkan 20 gol daripada 31 aksi sebelum saingan Ligue 1 dihentikan akibat penularan pandemik COVID-19 yang kemudian menyaksikan kelab berkenaan dinobatkan sebagai juara. PSG mengumumkan dalam satu kenyataan sudah mengikat Mauro Icardi secara tetap susulan pengambilan penyerang ini sebagai pinjaman daripada Inter Milan ketika kempen musim 2019-2020. Icardi yang memiliki 8 kap antarabangsa bersama Argentina selain memiliki pasport Itali mengikat kontrak selama 4 tahun sehingga 30 Jun 2024. Media Perancis dan Itali melaporkan nilai perpindahan itu dianggarkan 52 juta pound atau 279 juta ringgit. Ini adalah perpindahan terbesar di Eropah sejak penularan pandemik COVID-19. Kehadiran Icardi itu juga sebagai isyarat akan pemergian penyerang Uruguay Edinson Cavani 33 yang kontraknya akan berakhir pada 30 Jun ini. Baik, laporan tadi mengakhiri berita tengah hari Isnin 1 Jun 2020. Orang ramai tidak perlu memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti bersendirian seperti jogging atau memandu. Gunakan apabila berada di tempat awam. Nasihat Majlis Keselamatan Negara itu kami kongsi sebagai peringatan bersama. Saya Syuaida Arifin. Salam hormat dan Assalamualaikum.